tanya pendapat Tuan lah. Setelah lebih 60 tahun, Malaysia masih gagal meningkatkan tahap penguasaan ekonomi Bumiputera. Oh ya, betul. Jika tidak keberatan, boleh tak Tuan kongsikan pendapat Tuan tentang masalah ni? Okey, memanglah ya, baru-baru ini pun Perdana Menteri Malaysia mengumumkan di Parlimen penguasaan ekonomi kaum Bumiputera ini, okey, purata 16%. Sangat membimbangkan sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang perlu menurut Perdana Menteri akan diambil untuk meningkatkan lagi. Tapi kita dah tahu dah, lebih 60 tahun dah kita merdeka, tetapi kita masih gagal lagi, khususnya Bumiputera, menguasai lebih 30%. Sebab sasaran kita ialah Bumiputera itu mestilah menguasai ekonomi melebihi 30%. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak, khususnya kerajaan. Kerajaan dah macam-macam program dibuat. Okey, ada geran percuma, skim pembangunan usahawan. Dah 60 tahun ni kalau kita tengok, daripada zaman Tengku Abdul Rahman sehinggalah sekarang ini, berbagai-bagai program. Tetapi sebenarnya menurut pandangan akulah, antara yang terlepas pandang yang sepatutnya difokus oleh pihak-pihak tertentu ialah sebenarnya kalau kita hendak melahirkan usahawan yang berjaya ini, perkara pokok, perkara penting ialah modal insan. Maknanya usahawan-usahawan itu, khususnya Bumiputera itu, mestilah diubah mindanya dan juga jiwanya daripada minda makan gaji kepada minda usahawan, daripada jiwa orang biasa kepada jiwa usahawan. Selagi minda dan jiwa orang ramai, khususnya Bumiputera ini, tidak ditukar, okey, daripada minda makan gaji kepada minda usahawan, selagi itu jugalah kita akan menemui kegagalan, khususnya di Malaysia ini, untuk meningkatkan tahap penguasaan ekonomi Bumiputera. Rakan-rakan kita lah daripada kaum Cina, mengapa mereka begitu mudah sekali menguasai ekonomi? Sebenarnya rakan-rakan kita daripada kaum Cina dan juga mamak lah contohnya di Malaysia, mereka memang minda dan jiwa dia minda usahawan. Family mereka ini kebanyakannya berniaga. Okay, that's why stigma dalam pemikiran minda dan jiwa mereka, mereka memilih perniagaan itu adalah pilihan pertama, bukannya makan gaji. Tetapi sebaliknya, kaum Bumiputera, khususnya orang-orang Melayu, mindanya ialah minda makan gaji. Di sekolah, di universiti kalau kita lihat, apa yang mereka belajar ialah bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan. Even kalau kita tengok kursus-kursus yang berkaitan dengan keusahawanan di universiti banyak kan, yang diajar ialah bidang dia itu pengurusan perniagaan, bukannya bidang yang melahirkan usahawan. Tengok kos yang ditawarkan di universiti UiTM ataupun universiti lain ialah pengurusan perniagaan tau. Pengurusan, bukannya bidang bagaimana untuk seseorang itu menjadi seorang usahawan. Okay, that's why aku ada jugalah bagi talk dekat Politeknik dan juga IPTA dipanggil. Apabila kita bagi talk, kita tanya kepada peserta itu, student-student, untuk angkat tangan. Siapa yang nak menjadi usahawan? Kan, daripada ratusan yang hadir itu, yang angkat tangan 2-3 orang aja. Yang lain kalau kita tanya, mereka lebih memilih untuk menjadi pekerja ataupun minda makan gaji, nak makan gaji. So sebenarnya perkara trust tu tadi tak disettlekan lagi. Jadi pihak tertentu, khususnya kerajaan, mesti mengubah kurikulum pendidikan sama ada di sekolah, di universiti, dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan untuk melahirkan ramai usahawan. Fokusnya kalau boleh 90% ataupun 50% mestilah berkenaan dengan bagaimana untuk melakukan transformasi minda dan hati daripada orang biasa yang fokus kepada makan gaji kepada minda dan hati seperti seorang usahawan tulen, kerana berbeza. Itu sebenarnya perkara pokok yang pihak-pihak tertentu, khususnya kerajaan, kena settlekan.